ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi peluang untuk bersua, bersiaran kembali dengan kisah seram daripada pengalaman pengirim yang seterusnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara Islam kita di tanah Palestin. Semoga dikurniakan keselamatan dan kemenangan dalam memperjuangkan tanah Palestin, tanah bersejarah untuk semua umat Islam. Ya benar, saya kembali ke studio malam ni. Udah, jangan fikir yang bukan-bukan. Kisah kali ini disampaikan oleh seorang warden yang ingin dikenali sebagai Cikgu Mustaqim. Tapi saya rasa lebih selesa kalau sepanjang dalam penceritaan ini saya menggunakan perkataan warden sebagai ganti nama kepada nama Cikgu Mustaqim. Boleh ya cikgu ya, boleh ya. Warden tidak menyatakan kejadian ini berlaku pada tahun berapa dan juga tidak memberitahu nama negeri yang terlibat. Namun, beliau mendedahkan kepada kita semua bahawa nama sekolah yang pernah menjadi pengalaman luar biasa kepada diri beliau selaku bekas warden di sekolah berkenaan adalah di salah sebuah sekolah berasrama penuh di Malaysia. Kalau ikutkan, dekat Malaysia ni ada lebih kurang 71 sekolah berasrama penuh, tak silap saya lah kan. Kalau saya salah, mohon tolong betulkan saya. Jadi kisah pengalaman luar biasa warden ini berlaku di salah sebuah asrama penuh yang dimaksudkan. Sekolah yang mana satu tu, wallahualam, tidak diberi maklum pada umum oleh warden iaitu Cikgu Mustaqim ni. Begini kisahnya. Waktu itu, kata warden, hari Khamis malam Jumaat, seperti rutin kebiasaan, selepas penghuni asrama iaitu pelajar-pelajar ni melalui sesi mengulang kaji, selepas selesai minum dan makanan ringan waktu malam, kesemua pelajar pun dikehendaki tidur. Macam biasa juga, warden ni memang sengaja untuk bertindak akan menyusul sedikit lewat untuk meronda di sekitar asrama. Kebiasaannya pasti akan ada satu atau dua pelajar tidak tidur lagi waktu ini. Sudah menjadi kewajipan tanggungjawab warden bagi menguruskan keadaan semua pelajar supaya tidur dan mengikut peraturan asrama demi keselamatan mereka semua juga. Ini perkara yang telah diamanahkan kepada warden. Warden harus bertanggungjawab memastikan pelajar semua dalam keadaan selamat dan sedang tidur. Teringat saya masa saya sekolah dulu, budak-budak dulu dekat asrama. Banyak kenangan. Masing-masing pelajar ni ada kerenah dengan nakal dia tahu. Tapi saya baik. Saya dulu pakai songkok. Masa tu jam hampir pukul 12.30 tengah malam. Warden keluar daripada pejabat warden. Pejabat warden ni satu bangunan dengan blok asrama. Sebelum pulang ke rumah, warden akan meronda terlebih dahulu. Alhamdulillah, nampak gayanya malam tu didapati kesemua pelajar dah tidur lena. Maksudnya macam ni, sama ada mereka ni memang dah betul-betul tidur atau selalunya yang nakal-nakal ni pura-pura tidur. Sebab mereka tahu warden tengah meronda waktu tu kan. Kata warden, tak apalah, husnuzon je, bersangka baik je lah. Pelajar-pelajar semua ni pun beliau dah anggap macam anak sendiri je. Kalau mereka salah, kita bagi hukuman dekat mereka. Tanda sayang kita pada mereka, seakan-akan kita ni macam ibu bapa kepada mereka semua. Jadi bila nampak keadaan pelajar semua sudah terkawal, dah tidur, warden pun apa lagi, pulanglah ke rumah naik motor. Buat mereka yang tak tahu, rumah warden ni masih lagi dalam kawasan sekolah tahu. Cumanya agak sedikit jauh daripada blok bangunan asrama. Taklah jauh sangat, kena melalui lebih kurang dalam beberapa blok bangunan sekolah je, baru sampai ke rumah warden. Tapi korang semua, dalam laluan nak pulang ke rumah ni, ada sesuatu yang menarik perhatian warden. Sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh warden. Korang nak tahu tak apa warden nampak? Di depan beliau, lampu motornya tersuluh. Ada satu susuk manusia berbaju warna hitam sedang berlari betul-betul melintasi hadapan motor warden ni.
Jaraknya lebih kurang dalam 10 meter je, kata warden. Memang nampak jelas ada orang berlari depan dia. Terkejutlah warden waktu ini. Mau ni dah lah otak ni tengah penat. Fikiran pun melayang-layang nak balik ke rumah, nak tidur cepat. Tiba-tiba hampir berlari lintas depan aku. Mestilah terkejut kan. Warden secara tak langsung terus menjerit sergah orang yang berlari depan dia tu. Woi, siapa tu? Sebab dalam fikiran dia bimbang, takut-takut ada pelajar asrama curi-curi keluar waktu malam ke. Biasalah, pelajar ni kadang-kadang ada yang nakal. Memang kelaku perangai diorang ni, budak-budak nakal ni sukaran nak diduga, sukaran nak jangka. Bila-bila masa je diorang ni boleh fly terbang keluar daripada sekolah. Warden pun apa lagi, kejarlah orang tu naik motor. Woi, tunggu, kamu nak ke mana tu? Kamu, tunggu. Di saat warden sedang mengejar susuk manusia yang berbaju hitam tu, pada awalnya disangkakan pelajar asrama. Namun, keadaan menjadi mencurigakan bila mana orang itu tidak berlari ke blok bangunan asrama, tetapi dia berlari masuk ke bangunan dewan lama sekolah. Masa ni warden teragak-agak nak masuk ke tidak dalam dewan lama ni, sebab kalau dia ni pelajar asrama, mesti dia akan membelok ke blok bangunan asrama tadi. Kenapa pula nak sembunyi dekat dalam dewan lama sekolah? Dah lah tengah gelap. Kemudian sejak ada dewan yang baru sekarang ini, dewan yang lama tu dah lama tak digunakan pakai. Takut juga nak masuk sorang-sorang kan. Ada dua andaian dekat kepala warden sekarang ni. Pertama, sama ada pelajar asrama, atau yang kedua, memang ada penceroboh dalam sekolah. Bila dah suspek ada penceroboh, maka tiada pilihan yang lain. Warden terus bergegas pergi ke bilik pagar sekolah yang berada di pintu gate utama depan sekolah. Kata warden, Pak Gad ni berbangsa India. Dari segi raut wajahnya, lingkungan umur dalam 40 tahun lebih kurang macam tu. Jadi warden pun jelas kalau pada Pak Gad India ni. Betul lah tu tindakan warden. Kalau memang benar-benar ada pencuri, paling kurang pun biarlah berteman, biarlah berdua untuk pergi spot check. Pencuri ni bahaya. Macam-macam dia boleh buat kalau nak lepaskan diri. Kalau pelajar asrama, warden akan ambil tindakan susulan. Tetapi kalau pencuri pula, biarlah Pak Gad tu yang ambil tindakan yang sewajar je. Betul tak korang semua? Sesampai sahaja mereka berdua di blok bangunan dewan lama tu, Pak Gad tu diam membisu, berdiri je dekat luar dewan. Warden ni sebenarnya mengharapkan Pak Gad tu yang masuk ke dalam dewan dulu. Tak bergerak-gerak dari tadi, berdiri je dia. Dia tenungkan dewan tu, lama tau dia tenung. Bila warden ni bertanya, kenapa you tak masuk lagi? Masuklah dulu. Korang nak tahu tak apa Pak Gad tu jawab? Dia kata sepanjang dia meronda dalam kawasan sekolah, dekat bangunan sini lah minta maaf lah saya yang gelak dia selalu nampak macam-macam. Gad tu tak adalah cerita apa yang dia nampak selalu tu. Dia hanya bagi tahu pada warden nampak yang macam-macam je, katanya secara rambang. Warden jelaskan pada Pak Gad kalau ikutkan diri dia tak nak pun buang masa nak pergi masuk cek dalam dewan lama tu. Tetapi memandangkan inginkan dapatkan kepastian bahawa yang dia nampak tadi tu pelajar asrama atau tidak. Itu je. Ini namanya tanggungjawab. Tak boleh nak abaikan. Walaupun sikap pelajar ni sememangnya kadang-kadang nakal, namun keselamatan mereka juga adalah amanah tanggungjawab kepada warden. Mahu tak mahu, tiada pilihan yang lain. Pak Gad pun masuklah ke dalam dewan dulu. Dibukakan semua suis lampu dalam dewan, terang benderang dewan malam tu. Setelah itu barulah mereka berdua mencari setiap sudut dalam dewan. Cari dekat bahagian store, cari dekat dalam bilik audio system, dekat dalam tandas, dekat belakang stage. Semua clear. Tak ada orang pun dalam dewan ketika ini. Confirm yang hanya ada Pak Gad dan juga warden, iaitu Cikgu Mustaqim ni. Jadi berikutan daripada situasi sekarang ini, warden dan Pak Gad membuat kesimpulan macam ini. Mungkin tadi masa warden tu nampak tu betul memang ada orang masuk dalam dewan. Kemudian ke warden ni patah balik pergi ke bilik Pak Gad. Mungkin waktu itu orang tu dah ambil peluang agak-agaknya keluar daripada dewan tu, larikan diri. Agak-agak je lah kan. Munasabah juga kan, betul tak? Hasil daripada kesimpulan berkenaan, maka mereka pun nak beredarlah daripada dewan lama ni. Warden sedang tunggu dekat motor. Manakala
Pak Gad masih lagi di dalam dewan seorang-seorang, sedang tutup semua suis lampu. Warden ni dekat luar ni masih lagi memerhatikan dewan daripada luar bangunan. Jadi dia nampaklah sedikit demi sedikit cahaya lampu dalam bangunan tu telah dipadamkan. Ditutup suisnya oleh Pak Gad satu persatu. Di saat lampu terakhir dalam bangunan tu dipadamkan, kembali gelap gelita seperti sedia kala. Tiba-tiba kedengaran satu suara perempuan sedang menjerit daripada dalam bangunan dewan lama tu. Jeritan tu kuat sangat. Bergema jeritan tu dalam bangunan sampaikan warden kata dia dekat luar ni pun secara tak langsung terus tutup telinga tahu, sebab kuat sangat-sangat. Masa ni warden nampak Pak Gad tu berlari lintang pukang keluar daripada dewan. 2-3 kali jugalah Pak Gad ni tersungkur terjatuh. Lepas tu warden dengan Pak Gad ni pun bertindak menjauhkan diri mereka daripada blok bangunan dewan lama tu. Pak Gad tu nampak gayanya masih lagi tercungak-cungak mengambil nafas. Warden pula terpinga-pinga sebab memang jelas suara tu suara perempuan. Kalau nak kata ada orang, tadi mereka dah semak dalam bangunan tu tak ada orang. Clear, tak ada orang. Pintu keluar masuk ke dalam dewan tu pula hanya boleh akses melalui satu pintu je. Pintu-pintu lain semua dah dikunci. Jadi kalau ada orang curi-curi masuk, mesti akan melalui mereka berdua. Mestilah mereka berdua akan perasan. Sedang pelbagai persoalan bermain-main dalam kepala warden. Tiba-tiba warden dan Pak Gad nampak ada sesuatu yang cerah warnanya dekat pintu masuk dewan tu. Tak berapa jelas sebab gelap. Jadi disebabkan nak kepastian, warden pun startlah motor dia. Bila kita kata motor dia, waktu ini warden cakap dia pakai motor Lagenda. Kalau motor Lagenda, kita lebih kurang pasti kejadian ini berlaku dalam lingkungan tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 macam tu. Kan ke waktu itu Lagenda tengah kencang kan keluaran dia Yamaha ni, betul tak? Jadi disebabkan nak kepastian, warden pun startlah motor dia. Disulur je lampu motor dia ke arah pintu masuk dewan tu. Rupa-rupanya dengan jelas mereka berdua dapat melihat ada kain putih, ada rambut yang panjang, dan yang tak boleh nak lupakan lagi, siap ada muka sekali, seolah-olah seperti sedang menjenguk, mengintai mereka berdua daripada dalam dewan tu. Dalam masa yang sama, Pak Gad tu dah larikan diri tau. Sebelum ini dia menumpang satu motor dengan warden. Sekarang Pak Gad tu berlari meninggalkan warden seorang-seorang. Warden ingat lagi perkataan yang keluar daripada mulut Pak Gad tu. Korang nak tahu tak apa Pak Gad tu cakap? "Dey, pay lah. Warden, itu pay lah. Woody with it. Woody with it." Warden kata, "Naya aku kena tinggal seorang-seorang." Hampir betul ditinggalnya aku janggut. Kejam betul Pak Gad ni. Warden pun pada mulanya takut juga. Kali pertama babe, jelas nampak rupa benda tu dengan muka yang seramnya tengah senyum ke arah mereka berdua. Warden bukanlah orang yang berani, tapi dia juga bukanlah orang yang lemah semangat. Jadi apa yang Warden buat? Dia undurkan motor dia, dia pusingkan ke arah laluan motor tu ke arah keluar. Pun sama, beredar juga daripada kawasan dewan berkenaan. Sambil-sambil tu Warden pun membacalah surah-surah Al-Quran yang lazim, yang asas bagi menangani situasi yang sedemikian rupa, macam surah Qul Huwallahu Ahad ke, Qul A'udzu Birabbil Falaq ke, Qul A'udzu Birabbin Nas ke, surah Yasin ke, lebih kurang macam tu lah. Ada lagi satu perkara luar biasa yang Warden nampak ketika ini. Salah satu keajaiban dunia dapat dilihat oleh Warden. Bila mana kelajuan seorang manusia boleh melepasi kelajuan sebuah motor, itulah dia yang berlaku kepada Pak Gad. Dia punya laju, ya Allah, Masya Allah, laju lagi dia. Sekelip mata je dah jauh meninggalkan kelajuan motor Warden dekat belakang ni. Dipendekkan cerita, sebenarnya cerita ni seram, tapi saya minta maaf lah, mungkin pembawaan saya ni tiba-tiba saya gelak. Saya minta maaf banyak-banyak ya. Mereka berdua pun berjumpa semula dekat bilik Pak Gad. Warden pun pada mulanya marah juga. "Apa sayur lari? Kata selalu sudah nampak macam-macam. Tadi apa sayur lari?" Pak Gad kata,
Selalunya dia nampak sikit-sikit je. Tapi ini kali selepas warden tu suluh dia punya muka, ayah, dia punya muka banyak seram. Apa pasal dia boleh senyum macam tu dekat kita? Itulah pasal Pak Gad tu lari. Kali pertama dia nampak muka hantu Melayu, kata dia. Warden lihat, menggigil-gigil tangan Pak Gad tu. Betul-betul keadaan Pak Gad tu sangat ketakutan waktu ini. Bukan main-main dia punya takut. Tak lama selepas itu, bila Pak Gad ni dah mula tenang, warden pun pulang ke rumah. Tak boleh nak tunggu lama, tak boleh nak temankan Pak Gad tu lama-lama. Sebab besoknya nak kena bangun sebelum subuh, nak kena uruskan di asrama lagi. Lepas tu pagi dia pula nak kena mengajar pula dekat kelas. Al-maklumlah, warden ni pun cikgu juga. Tanggungjawab sebagai warden dan juga tanggungjawab sebagai seorang cikgu adalah dua perkara yang berbeza. Kena memainkan dua peranan dalam masa yang sama. Pak Gad tu pula katanya malam esoknya tak datang. Dengar cerita katanya tak sihat, digantikan dengan orang lain. Kalau diikutkan, warden pun ada terkesan juga dengan teguran gangguan jeritan jin syaitan betina tu. Tetapi nak buat macam mana, perlu kuatkan semangat juga untuk menguruskan pelajar asrama mahupun sesi pelajaran untuk anak murid di kelas. Besar pengorbanan seorang warden ni. Korang semua yang pelajar asrama, hormatilah warden tu. Anggaplah warden tu macam seorang ayah ataupun macam seorang abang bagi yang muda. Itulah pengalaman yang luar biasa, menjadi sebuah kenangan ketika menggalas tanggungjawab sebagai seorang bekas warden di salah sebuah asrama penuh di Malaysia, SBP. Asrama penuh sekolah mana tu biarlah tidak didedahkan kepada umum, kerana kata beliau bukan nak mencari publicity murahan dan bukan menjadi satu kepentingan untuk diketahui oleh umum. Yang paling penting, ujar beliau, adalah isi kandungan pengalaman yang dilaluinya saja. Nampak tak korang semua? Contoh seorang guru berfikiran jauh. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada warden yang bernama Cikgu Mustaqim. Saya rasa ni nama samaran ke, wallahualam. Seperti biasa, ringan-ringankanlah jari jemari anda semua untuk tekan button subscribe, thumbs up dan kongsikan kisah pengalaman warden ini supaya hiburan seram itu kita raikan bersama-sama dengan penonton yang lain. Namun pun hiburan seram, sekadar hiburan seram semata-mata. Kalau ada yang bermanfaat tu kita jadikan ikutan, manakala kalau ada yang kurang baik itu kita hindarkan jauh-jauh. InsyaAllah, semoga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dedahkan kisah seram daripada pengirim yang seterusnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.